Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sebentar tadi Dewan Rakyat menjadi panas apabila seorang ahli parlimen veteran daripada Parti PAS yang bersikap biadab membuat kenyataan yang merujuk kepada kuasa yang Pertuan Agong di dalam parlimen. Kalau kita masih ingat sahabat semua, individu ini jugalah yang pernah membuat satu penipuan di dalam Dewan Rakyat. Kononnya darurat itu sudah ditamatkan dan sebagainya, sedangkan yang di Pertuan Agong belum pun memperkenankannya, namun tidak tindakan kerana semasa itu mereka menjadi kerajaan. Jadi kita tahu ahli-ahli parlimen PAS ini termasuk juga pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional seringkali derhaka kepada yang di Pertuan Agong. Contohnya pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sedang dalam pendakwaan kerana memperlekehkan kuasa yang di Pertuan Agong. Pemimpin PAS Sanusi didakwah kerana menghina Sultan Selangor dan juga turut memperlekehkan kuasa yang di Pertuan Agong. Jadi mereka memang terkenal dengan sikap yang biadab, yang seolah-olah mempertikai kuasa di Pertuan Agong dan sebagainya. Jadi hari ini sekali lagi Taqiyuddin sahabat semua, seperti mana yang dikatakan oleh YB Raya Jelutung, bahwa beliau seolah-olah membuat kenyataan dan merujuk dan menyentuh kuasa yang di Pertuan Agong dalam hal pengampunan kepada Datuk Seri. Mungkin dia tidak sebut nama, tetapi itulah hakikatnya. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan anda apa yang berlaku sebentar tadi di Dewan Rakyat sebelum berhenti rehat. Jadi anda nilaikan sendiri, adakah PAS ini kaki derhaka, pengkhianat kepada negara? Mereka mungkin menganggap mereka lebih besar hanya kerana mereka sebuah parti yang digelar sebagai Parti Islam se-Malaysia. Hakikatnya pada pandangan saya sahabat semua, parti ini adalah parti penunggang terbesar dalam negara kita. Itu pandangan saya. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk melihat kenyataan ucapan daripada Taqiyuddin ini. Bahawa proses pengampunan bagi mereka yang menjadi banduan ataupun mereka yang menjalani hukuman penjara adalah bukan perkara baru dalam negara kita. Termasuklah pada tahun 2018 yang di-Pertuan Agong ke-15 telah memberikan pengampunan kepada seseorang yang sedang menjalani hukuman penjara pada masa itu, tetapi beliau dilepaskan sebaik saja menerima pengampunan. Dan biasanya, berhormat Tuan Di-Pertua, dalam perlembagaan pun ada perkara 48, kehilangan kelayakan menjadi ahli parlimen. Seseorang banduan ataupun mereka yang menjalani hukuman penjara, apabila mereka keluar daripada penjara, sama ada selepas menyelesaikan hukuman yang dikenakan ataupun diampun. Perkara 48 menyatakan bahawa mereka tidak boleh bertanding selama 5 tahun di mana-mana kursi, sama ada parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri. Tetapi mereka yang seseorang yang telah dilepaskan diampun pada tahun 2018, apabila keluar saja daripada penjara telah boleh bertanding dalam pilihan raya kecil pula. Jadi boleh jadi ada addendum di sini. Walaupun dia sepatutnya tidak boleh bertanding, saya merujuk pada artikel Tun Hamid Mohamad yang mengatakan di dalam Perlembagaan Persekutuan yang ada peruntukannya adalah dipanggil pengampunan bebas. Ampun bebas. Tetapi dalam kes yang berlaku pada tahun 2018 ini, dikatakan ada satu perkara yang disebut pengampunan penuh. Pengampunan penuh tidak ada dalam perlembagaan, ia ada pengampunan bebas. Bila pengampunan bebas, dia tak boleh bertanding 5 tahun. Tapi boleh jadi kerana ada pengampunan penuh, maka individu berkenaan boleh bertanding serta-merta dengan satu orang ahli parlimen letak jawatan dan beliau bertanding, menang, duduk di dalam dewan ini. Jadi boleh jadi pada tahun 2018 pun satu addendum. Yang saya nak bangkitkan satu proses pengampunan yang dilakukan baru-baru ini oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16, iaitu Yang di-Pertuan Agong yang lalu, yang telah mendengar satu rayuan pengampunan
oleh seorang tokoh negara yang menjalani hukuman, beliau telah diberikan pengurangan tempoh penjara dan juga tempoh dendanya telah diberikan sama ada ianya pengampunan ataupun lega hukum. Maknanya dia dilegakan hukuman, tidak perlu bayar denda dan sebagainya. Tetapi dalam kes ini timbul apabila orang nombor 2 dalam negara kita telah membuat satu affidavit untuk menyokong permohonan pemimpin tersebut yang kebetulannya daripada parti beliau, membuat satu affidavit mengatakan bahawa beliau melihat dan ditunjukkan oleh seorang pemimpin parti beliau juga yang kebetulan juga seorang menteri, bahawa pada masa proses pengampunan itu yang di-Pertuan Agong itu telah memasukkan satu addendum, iaitu orang ini atau peraturan Timbalan Speaker, peraturan diberikan tahanan rumah, tahanan dalam rumah. Jadi saya Timbalan Speaker 368. Sekejap. 368. Saya ingin peraturan Dewan Kota Baru. Point of order. Seseorang ahli Dewan apabila membahaskan rang undang-undang tidak boleh membangkitkan peruntukan 368 kelakuan atau sifat Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Saya tak persoalkan Seri Paduka, saya persoalkan Kota Baru tadi merujuk kepada Kota Baru saya bantah. Saya tidak pernah mempersoalkan merujuk kepada tindakan yang di-Pertuan Agong. Saya mempersoalkan orang yang membuat affidavit. Yang berhormat Kota Baru merujuk kepada perkara yang dilakukan oleh yang di-Pertuan Agong. Yang membuat 2 affidavit. Kota Baru, you are a lawyer. Menyatakan bahawa tak betul. Kota Baru, you are a lawyer. Bahawa seorang pemimpin yang ada dalam Kota Baru Dewan ini juga. Kota Baru menunjukkan kepada beliau. Kota Baru jangan berani mempersoalkan kelakuan yang di-Pertuan Agong. Dalam rumah perlu diberikan kepada banduan yang meminta pengampunan ini. Saya ingin tahu bahawa adakah perkara ini wujud. Tak mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga para menteri yang ada di dalam Dewan ini tidak mengetahui wujud atau tidak addendum ini. Kota Baru, rakyat Malaysia tahu. Kota Baru berulang kali merujuk kepada kelakuan yang di-Pertuan Agong. Addendum ini. Dan yang penting lagi ialah tolong tarik balik. Saya nak memetik satu petikan di dalam Yang Berhormat teks Kota Baru. Saya akan landing. Satu petikan dalam ucapan, sepatutnya ucapan Kota Baru merujuk kepada kelakuan yang di-Pertuan Agong pada butiran 255 yang berbunyi kerajaan akan menggubal Akta Baru, Kota Baru bagi membolehkan hukuman tahanan di rumah. Kota Baru yang berhormat seorang peguam untuk kesalahan tertentu. Jangan merujuk kepada sifat kelakuan yang di-Pertuan Agong yang dianggap bersesuaian. Nasihatkan yang berhormat di sebelah sana. Atau asrama pekerja sepanjang tempoh penahanan. Jangan berani pertikaikan kelakuan yang di-Pertuan Agong dan dipantau oleh pegawai penjara. Saya telah dibenarkan oleh Timbalan Speaker yang mempengurusi kita ahli parlimen. Yang Berhormat Kota Baru, saya tidak benarkan untuk menyebut mana-mana kelakuan atau keputusan saya tak sebut Agong. Tapi faktanya perlu sebut itu berlaku pada masa itu. Itu tarik balik. Tindakan itu merujuk kepada bukan perbuatan dia. Itu merujuk pada kuasa yang di-Pertuan Agong. Fakta affidavit yang keluarkan. Takkan saya nak sebut siapa? Ni lawyer tak faham ni. Pengampunan Apa tak saya faham? nak sebut siapa? Nak sebut Kamu yang tak faham. Pengampunan nak Ya, you are a lawyer. From which school of law? Itu balik belajar lagi Jurutung. Belajar tak habis. Ahli-ahli yang berhormat. Boleh report lah, boleh report. And then Ahli-ahli yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, saya tidak membenarkan Yang Berhormat Kota Baru untuk sebut keputusan atau kelakuan yang itu Agong. Jadi tak apa, saya rasa masa pun sudah tamat.
Masa pun sudah tamat, apa-apa yang disebut tadi pun Menteri akan jawab selepas ini. Jadi saya tamatkan. Ya, sila duduk Yang Berhormat Kota Baru. Saya jemput Yang Berhormat Selayang untuk... Yang Berhormat, maknanya point of order yang dibangkit itu tak berkenan dan tiada pelanggaran. Berkenaan. Ya. Berkenaan, beluran. Saya sudah kata saya tidak membenarkan. Ya, dia ingat parlimen ni dia punya seorang ke? Boleh gaduh-gaduh macam tu. Ada undang-undang lah, ikut parlimen, ikut undang-undang. Yalah, itu undang-undang lah. You are illegal. Tuan, saya Illegal lah. What you say is illegal lah. Jelutong. According to law. Sekejap. Menjerit-jerit. Saya Peluang Kota Baru saya cakap. saya nak tanya keputusan speaker untuk tidak membenarkan penggunaan Yang di-Pertuan Agong. Saya bersetuju. Tapi saya juga nak tanya, ini satu addendum. Addendum apa ni? Jadi nak sebut supaya penjelasan semua tahu sehingga Jelutong boleh bangkit. Kalau kita tak sebut ini adalah addendum, Jelutong tak bangkit. Addendum apa? Sebab dia sendiri pun tanya addendum apa. Telah disebut. Sebab itu Kota Baru bangkitkan, ini adalah addendum yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Addendum yang dikatakan dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Itu bukan menuduh Agong. Cuma itu yang dikatakan. Apakah ini salah? Saya rasa ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada semua, termasuk Jelutong, supaya Jelutong ni boleh bangun. Kalau tidak, dia tak bangun. Larut. Sebab itu menunjukkan bahawa addendum itu jelas. Tak payah tambah, kita dah dengar, Saya Larut. ingat sesuatu Larut. yang memberi penjelasan Kita sudah harus dengar, Larut. dibenarkan. Terima Tak kasih. perlu pusing. Saya rasa apa yang nak dibahas oleh Yang Berhormat Kota Baru telah disebut tadi. Jadi saya rasa tak perlu kita teruskan lagi. Jadi saya harap apa-apa yang disebut tadi, kalau nak minta penjelasan, minta Menteri yang jawab nanti. Jadi saya jemput Yang Berhormat Selayang untuk bahas. Terima kasih. Dan Ketua Speaker memberi peluang kepada saya untuk mengambil. Alright, jadi itulah dia sahabat semua bagaimana mereka menyentuh ya isu panas berkaitan dengan kuasa Yang di-Pertuan Agong. Memang terlalu biadab dan pada pandangan saya mereka ni geng-geng penderhaka ya kepada negara. Ya, menyentuh, lepas tu pusingkan kata-kata seperti mana yang dilakukan oleh Ketua Pembangkang, satu yang amat-amat memalukan. Ini pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nopot Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.